Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah yang saya kasihi Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, barisan imam-imam ahli jawatan kuasa Masjid An-Nur Batu Lapan Ulu Kinta, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, tak lupa kepada yang buat live malam ini. Pertamanya abang Abu Bakar Osman daripada page Syiar Kuliah. Tuan-tuan boleh tengok balik nanti, dalam tu ada macam-macam ilmu dan tok-tok guru, ustaz-ustaz yang hebat-hebat ilmunya, serta abang Azizan Hassan daripada page Syiar Kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memanjangkan pahala mengaji insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ini kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Tazibul Atraf Al-Ahadis. Kita berhenti hari itu pada hadis yang ke-139. Hadis 139, iaitu Nabi SAW bersabda, azibu ta'amakum bi zikrillahi wassalati wala tanamu alaihi fataqsuwa qulubukum. Yang bermaksud, hadamkanlah makanan kamu itu dengan berzikir ataupun dengan sembahyang, dan jangan kamu tidur lepas makan, nanti keras hati kamu, yakni degil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim fi Tib daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan rahmati Allah, walaupun ada ulama mengatakan hadis ini termasuk di dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang dhaif, minta maaf, tetapi ada ulama mengatakan wa maknal hadis sahih, tetapi makna daripada hadis ini adalah sahih. Maksudnya disuruh kita adamkan makanan kita dengan berzikir atau sembahyang, kerana sembahyang itu sebagai riyadhah telah pun difardu atas kita. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam syarah hadis dikatakan li'anna an-nauma ala imtila'il batni yuqassil qalba, kerana kalau kita ini tidur dalam keadaan perut yang penuh, yuqassil qalba, akan menyebabkan hati kita ini menjadi kerah, degil. Begitu tuan-tuan, kalau boleh lepas makan jangan terus meruluh. Kita tu yang paling kita seronok. Sebab tu dalam bulan Ramadan, ni nak masuk Ramadan dah, tadi imam dah baca dah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan adanya persediaan kita Rejab Sya'ban, memperbanyakkan puasa, dan Allah makbulkan doa kita agar dihidupkan hingga ke Ramadan.
Dan kita berdoa tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat menunaikannya di masjid dan surau. Kalau tak lepas tuan-tuan, kita tak dapat bersama, malah kena laksanakan di rumah masing-masing. Masing-masing menjadi imam. Maka banyaklah PL imam-imam ni tuan-tuan. Ada yang tak boleh nak baca surah, baca Fatihah sesaja, itu je boleh sah. Ada mengatakan, ustaz, kalau surah pun saya boleh satu je, qul huwallahu ahad. Boleh tak ustaz? Saya kata boleh. 2-3 hari lepas tu nelefon balik, dia kata, ustaz, bukan nak tanya, nak mengadu je. Apa hal isteri pula Perli, takkan kufullah sesaja? Isteri pun bagi lecan orang tua ni jadi imam. Kita tanya, kita doakan mudah-mudahan sampailah kita ke Ramadan. Ramadan kali ini kita akan salat tarawih berjemaah macam dahulu. Kata rahmati Allah, ada orang kata bila sampai Ramadan aku boleh kuruskan badan. Iya ke? Betul ke? Ada orang tuan-tuan bulan Ramadan lagi naik berat badan dia. Oh, tu dia. Pasal apa tuan-tuan? Lepas sahur meruluh. Lepas sahur tu tuan-tuan, sambil nak nunggu solat subuh tu, lagi 20 minit, lagi setengah jam, sahur kan awal. Kita pun tuan-tuan, konon-kononnya nak baring sekejap. Baring-baring sedar-sedar sebelah tengah hari tuan-tuan. Ni yang biasa berlaku. Kalau hari cuti lah, hari kerja boleh lah juga kan. Sebab itu tuan-tuan, ada orang lepas je bersahur, dia tidur. Bila dia tidur, dia jadi berat badannya bertambah. Patutnya tu ada ulama-ulama mengatakan Ramadan ni Allah bagi peluang untuk kita buat qiyamul lail yang jarang kita buat. Sebab apa tuan-tuan? Bila bangun sahur, lagi 10 minit, 20 minit nak masuk subuh tu, inilah fursatan zahabiyah. Inilah the great opportunity. Apa dia tuan-tuan? Bentang sejadah, buat solat qiyamul lail sebelum masuk waktu subuh. Tapi janganlah pula bentang sejadah, lepas tu meruluh pula atas jadah tuan-tuan. Patut atas tilam. Konon ingat bentang jadah ni nak qiyamul lail, apa tidak meruluh pula atas jadah tuan-tuan. Jangan. Tetapi mati Allah, ini adalah suatu fadilat. Apa dia? Makan ni tuan-tuan Allah bagi rezeki, tetapi jangan sampai ia menyebabkan kita mendapat kemurkaan Allah. Apa dia? Kita jadi malas dengan makan banyak, lalu kita tidur. Wa yulidu ilalan fil badani, dan ia juga boleh mendatangkan penyakit. Betul tuan-tuan, karbohidrat yang kita makan, lepas tu kita tidur tambah nasi. Makan bukan jenis tengah pinggan. Tak ada lah. Kalau tuan-tuan pergi nasi Wangge tu, kedai Mamuk Seri Kinta tu, flat Kinta tu, ni ya, bawah tu macam-macam kedai nasi kandung. Saya pun makan juga nasi kandung tuan-tuan. Bila saya minta nasi kandung ni, haji yang jual tu, dia kata, nasi mau tambah tak? Saya kata tak mau tambah, bagi separuh. Dia kata dekat saya, don't worry encik, ini nasi bukan macam biasa punya nasi. Ini nasi tak ada karbohidrat. Aku kata, ya benar mamak ni. Karang makan sepinggan penuh, karang naik kencing manis aku tuan-tuan. Ya, kita tak tahu. Tapi doktor mengatakan tuan-tuan, nasi lah punca utama, gula tu naik. Tuan-tuan nak kurangkan tahap kencing manis, nasi tu kata dia, makannya tu kalau saya nak tunjukkan jumlahnya sejemput besar ni je tuan-tuan. Besar ini pun tuan-tuan. Tapi kalau kita tak jaga pula minum, bantai pula tarik dekat satu jog,
dia tetap juga akan naik. Bila cek, doktor kata kalau 10/9 tak cantik. Saya tanya dengan doktor, berapa ukuran sukatan gula yang cantik? Dia kata, ustaz kena maintain 5 hingga 6. Saya kata, doktor, kalau 5 hingga 6 saya tak makan nasi, saya makan polistrin tu je, tuan-tuan. Dia kata lagi bagus, cepat sikit ustaz mati, kata tuan-tuan. Aku gurau, dia pun gurau dengan aku. Tuan-tuan, apa kata wa yulidu ilalan fil badani? Betul, kerana makanlah banyak penyakit hinggap di badan kita. Kalau lepas makan kita meruluh, kita tidur, kita fell asleep. Jaga. Waliza nudibal insan ba'da ta'am ayyazkurallahi ta'ala. Apa dia? Maka disunatkan kita, disuruh kita selepas makan jangan terus tidur, zikir, tuan-tuan. Rupanya zikir ni pun riyadhah, tuan-tuan. Orang Melayu, orang tua-tua dulu kata jangan tidur lepas makan, tunggu sekejap. Orang tua-tua kata apa, tuan? Tunggu nasi jatuh. Rasanya lama dah jatuh dah. Ya? Apa maknanya makna nasi jatuh, tuan-tuan? Nasi itu dicernakan. Takut kita tidur dalam keadaan ma'dah, perut, tali perut tu, usus tu sedang buat kerja ni, tuan-tuan, tiba-tiba dia tak lebat kerja dengan elok. Pasal apa? Kita terbaring. Tapi kalau dalam keadaan kita duduk, tuan-tuan, jangan tidur, duduk, kita zikir kepada Allah Ta'ala, maka ia akan mempercepatkan digest penghadaman yang ada dalam perut kita daripada penghadaman makanan. Ini ulama sebut. Tuan-tuan ya? Boleh ya? Payah kan? Payah kan? Selalu bila je lepas makan, apa tabiat tuan-tuan selalu lepas makan? Kalau yang merokok, pasal rokok, betul tak? Tambah makan pula sambil belacar yang pedas. Orang kaki rokok kata, kalau pedas ustaz, nak hilangkan pedas, isap rokok, dia naik pedas. Tak tahu betul ke tidak, tuan-tuan? Itu yang kaki rokok, kau tak ngisap rokok lepas makan. Psikologi sebenarnya. Boleh berhenti, tuan-tuan. Jangan marah. Ingat? Zikir tu yang terbaik. Daripada tuan-tuan kita buat benda yang Allah larang, Allah marah, lebih baik lepas je makan, tuan-tuan, duduk straight, ambil tasbih, zikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun tuan-tuan, ulama menyatakan zikir terbaik lepas makan ni apa dia, tuan-tuan? Iaitulah alhamdulillah. Kita baca selalu doa lepas makan, alhamdulillah illazi asqalana saqalana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi makan kepada aku. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tadi makan nasi, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lauk ikan terabuk, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru ni ada sahabat bagi ikan tengalan macam terabuk juga rupanya, banyak tulang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Isteri pula buatkan gulai tempoyak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. InsyaAllah, tuan-tuan, pencernaan tu cepat. Tapi tuan-tuan lepas makan, korek gigi sekejap, lekat pula daging. Kemudian apa badak sumbu tu, terus ambil bantal, tidur. Pepatah Melayu mengatakan apa? Umpama orang mengantuk disorongkan bantal, perut tu naik turun, naik turun. Kena anak atau cucu yang nakal ni, tuan-tuan, dia letak kereta atas perut tuknya, naik kereta tu turun, naik kereta tu turun. Cucu penggelak, kita tersedar, kita kata aku terajang kamu karang. Tuan-tuan, yang terbaiknya kita berzikir. Boleh ubah tak, tuan-tuan? Ubah kebiasaan menjadi luar biasa. Boleh ya? Okey, lepas ni ingat satu, ni fadilat.
Wa ayyusalliya, ataupun tuan-tuan kalau lagi baik solat. Ustaz, dah semayang Zuhur, habis semayang Zuhur Ustaz dalam pukul 2. Okey, sampai di rumah Ustaz, isteri ida makan. Ustaz, dah semayang baru makan. Bila makan, lepas makan nak semayang apa lagi? Asar tak sampai lagi. Tuan-tuan, siapa boleh jawab? Siapa jawab saya bagi ni air percuma. Siapa tak? Solat apa tuan-tuan yang boleh dibuat selepas semayang Zuhur? Kita makan, lepas makan tu apa nama solat yang boleh dibuat? Sudah. Solat apa kan? Solat ba'diyah dah buat dah tadi. Sebelum masuk asar tuan-tuan, tak boleh buat qabliyah. Sebab apa? Belum asar lagi. Atau solat apa Ustaz? Encik kabur jangan mengajar dia. Oi, mok garangnya. Saya nak tanya tuan-tuan, sejak dari muda penuh tak solat tu buat? Penuh tak? Ada tak tuan-tuan buat solat tu daripada muda, start daripada balik umur 15 tahun, tak pernah tinggal? Ada ke tak ada? Ada tak yang tinggal? Ada. Tambah yang baru bertaubat umur 45. Maka ulama mengatakan sebaik-baik kita mengqadakkan solat itu ialah pada waktunya. Subuh. Lepas subuh ni tuan-tuan boleh qadak solat. Apa dia? Solat subuh yang kita telah tinggalkan. Sebab itu hutang. Walaupun orang kata tuan-tuan solat sunat tak boleh dah lepas subuh, yang ini bukan solat sunat, ini solat wajib yang kita berhutang. Boleh buat bila-bila masa, kata Nabi. Lepas Zuhur tuan-tuan, kita qadak semua solat Zuhur yang kita buat, yang kita tinggalkan dulu. Lepas Asar tuan-tuan, kita qadak pula solat Asar. Lepas Maghrib Ustaz, macam mana Ustaz? Lepas Maghrib tak boleh qadak Ustaz. Pasal apa? Kuliah Maghrib kat Masjid An-Nur. Buatlah lepas Isyak, sekarang balik rumah. So lepas Isyak ni tuan-tuan balik rumah, buka tudung saji, tengok-tengok isteri masak. Panaskan lauk tadi. Ada pula sayur, pucuk ubi rebus, cicak dengan sambal belacan, nalai rekit. Digandingkan pula, dipadankan pula dengan ikan tenggiri. Oh, tu dia. Kata rahmati Allah, makan, tengok-tengok jam, pukul 10 malam. Elok ke masuk tidur terus tuan-tuan? Elok ke? Doktor kata pada saya, orang penyakit kencing manis macam Ustaz, jangan makan malam. Kalau Ustaz nak makan benda yang berat-berat, makan sebelum Maghrib. Doktor pesan. Sebab kalau malam Ustaz makan, kemudian Ustaz meruluh tidur terus masuk bilik tidur, gula tu akan naik lagi. Tuan-tuan, kaedah yang doktor bagi ni tuan-tuan dengan hadis Nabi SAW, sebenarnya Nabi ni tuan-tuan dia lagi hebat. Dia punya penerangan tentang kesihatan. Cuma kita je tak nak amalkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan orang yang nak amalkan benda ini, mungkin malam ni baru tahu apa dia tuan-tuan, cara nak digest makanan, pengadaban makanan itu dengan baik. Apa dia? Buatlah solat-solat qada. Isyak ni tuan-tuan, okay, nak qada apa? Solat Maghrib. Buat mana yang tuan-tuan mampu. Sebab lama dah ni, dekat 20 tahun tak semayang dulu. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama. Atau ada juga namakan solat wuduk. Tuan ya, kita ambil wuduk, kemudian kita buat solat sunat wuduk. Mana-mana solat sunat yang dibenarkan tuan-tuan, maka buatlah. Itu makna dia wa ayyusalliyah.
Wa hadha naw'un min anwa'i syukri lillah. Kerana apa tuan-tuan? Di samping kita bersyukur dapat rezeki makanan yang sedap, nikmat yang hebat, kita juga bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara dia? Dengan ibadah. Apa dia? Rukuk dan sujud. Tu syukurlah. Lepas kita makan tuan-tuan, kita rukuk kepada Allah Ta'ala dalam semayang ni, kita sujud sambil kita membayangkan dalam hati ni tuan-tuan, Masya Allah, Ya Allah, syukur Ya Allah. Dalam keadaan ada orang yang tak ada makanan, rumah aku melempar ruah, rezeki kau bagi. Nampak? Tuan-tuan rahmati Allah, apabila jiwa kita tenang, jiwa kita ini mengingati Allah, zikrullah, nusalli, kita sembahyang, kita worship Allah dengan salat, kita beribadat dengan salat ni tuan-tuan, jiwa jadi tenang, otak ni jadi sihat. Tapi tuan-tuan, kalau kita makan tak pernah nak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tak pernah nak rukuk dan sujud kepada Allah Ta'ala. Ada orang tuan-tuan, dia nak hilangkan susah hati dia dengan makan. Ada, jaga-jaga. Lagi sedih, lagi kuat dia balun. Ada. Sini saya tak tahu, ada tak spesies apa itu. Lagi sedih, lagi kuat dia makan. Patut lagi sedih, lagi tak larat makan, tak lalu makan. Ni tak tuan-tuan. Ada orang lagi sedih, lagi dia balun sampai 3 besin habis. Kita tengok, oi, kuatnya makan. Sedih ni, sedih ni, sedih. Sedih apa benda? Ada orang seperti itu. Ada orang tuan-tuan, lagi sedih, lagi dia kuat minum. Lagi sedih, lagi dia kuat minum. Lagi teruk, kalau yang diminum itu, todi, arak. Lagi teruk. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak bersyukur dengan nikmat Allah dalam keadaan hari ni pandemik COVID-19 ni tuan-tuan, ada orang hilang kerja. Ada orang tuan-tuan pergi ke masjid, intai, nak minta malu, intai masjid ni kot-kot ada disediakan gerobok, almari. Ada masjid tuan-tuan, dia letakkan di almari itu minyak masak, dia letak berat, dia letak gula, dia letak tepung. Sekolah, anak saya sekolah menengah Pasir Putih tuan-tuan, dia orang dah buat dah, PIBG dah bagi sumbangan, letakkan di almari ni, makanan-makanan ni, asas ni. Kemudian dia masukkan dalam telegram mak bapak, mana-mana mak bapak yang terkesan dengan pandemik COVID-19 boleh datang ke sekolah, ambil barangan ini di almari yang disediakan. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita mungkin tak sampai ke tahap itu lagi, betul tak? Tambah orang Ulu Kinta ni, saya dengar semua jutawan-jutawan belaka. Betul ya? Ni kaya-raya ni. Kita tak sampai lagi tuan-tuan, apa dia keadaan, apa dia pergi ngintai masjid, tengok ada tak benda yang boleh diambil. Ada orang macam tu tuan-tuan. Satu surau yang saya pergi tuan-tuan, macam surau Al-Ijriyah tu, HB Road tu, flat HB Road tu tuan-tuan, jalan hospital tu. Mereka meletakkan baju-baju bandel. Baju-baju bandel ni tuan-tuan, mereka gantung, mengantung tuan-tuan, dengan hanger gantung baju-baju bandel ni. Saya tanya AJK surau, ni jual ke? Tidak. Ini untuk orang susah ustaz yang tak ada pakaian, ambil lah. Bila-bila pun ambil lah. Tuan-tuan, bila solat jamaah tak nampak orang ambil. Tapi bila tak ada solat jamaah ketika mana sunyi ni tuan-tuan, ada hamba Allah yang akan datang, dia tengok baju, tengok saiz dia. Dalam otak dia kata, oh bukan aku saja ni, aku kena cari pula baju untuk isteri aku. Oh bukan itu saja, anak aku ada 8 orang. Dia cari pula tuan-tuan, bahagian kanak-kanak, baju yang masih elok. Ada tak? Boleh tak anak aku pakai? Ini saiz anak aku gamaknya. Ini suami yang prihatin tuan-tuan. Pasal apa? Dia tahu saiz baju isteri dan anaknya. Kalau saya tanya tuan-tuan malam ni, tahu tak saiz isteri berapa saiznya? Tahu? L ke, SL ke, double XL ke, triple SL?
Pasal apa tuan? Takkan nak bawa anak, nak bawa isteri pergi macam pasar raya pula. Dia pun segan. Tak mati Allah, kita tak sampai ke tahap itu. Sebab itu cara nak menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa dia tuan-tuan? Zikrullah dengan melaksanakan solat selepas makan. Ini dia adab yang disebut oleh para ulama tentang rezeki ni tuan-tuan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Allah kata, wahai manusia, jangan sombong dengan aku. Wahai manusia, jangan dengan aku. Wahai manusia, jangan ego dengan aku. Falyanzuril insan ila ta'ami. Wahai manusia, tengok kepada makanan yang kamu makan. Tuan-tuan, kita tengok makanan kita makan, tuan-tuan. Saya nak buat confession, pengakuan. Pagi tadi saya makan mi goreng dengan telur goreng. Bukan itu saja tuan-tuan. Di kantin sekolah tadi saya bertugas. Bukan itu saja tuan-tuan. Bisikan selera membisikkan pada saya, tak cukup tu bro. Maka saya ambil tuan-tuan pula fishball ketam 3 biji. Masih lagi tak cukup tu bro. Ni saya, ni selera ni tuan-tuan. Mata tu melilo tengok. Tengok-tengok ada murtabak mini. Aku ambil pula murtabak mini. Tuan-tuan, penuh dah pinggan tu. Iman kata jaga makan, kencing manis tinggi ni. Syahwat kata tak apa, lepas ni ada ubat nak dimakan. Ada ubat. Ini yang jenis kena kerat kaki ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, tengok makanan yang kau makan. Pertama, tengok apa dia kemampuan yang aku berikan kepadamu. Macam mana boleh ambil banyak ni? Duit ada. 1. Yang kedua, apa dia tuan-tuan? Makanan ada, disediakan, teridang di depan. 2. Tapi ingat kata Allah, apa kata? Kalau aku ambil selera, duit banyak tak guna, makanan depan pun ada tak guna, tuan-tuan. Betul tak betul? Tak payah orang kan? Demam. Contoh, demam, panas. Marilah apa pun tuan-tuan makanan. Marilah sambil tempoyak ke, marilah apa dia tu, sup ke, sup jabuk ke, sup lembu ke, marilah apa tuan-tuan. Tapi bila Allah ambil selera, lidah ni jadi pat, tak makan. Betul tak betul? Isteri jenuh lah bang, nak saya buatkan makanan yang abang suka nak? Bang, saya buat gulai nangka nak? Kita yang pedas pahit. Apa budak-budak. Isteri kata, bang beritahu apa abang nak makan, saya buatkan. Bang, jangan tak makan bang. Isteri kata, bang, saya buatkan kanji nak? Kanji. Kanji yang abang makan bulan Ramadan tu, bubur lambu tu, macam bubur lambu tu yang abang suka pergi ambil dekat Masjid India tu. Nak tak? Tuan-tuan, bubur lambu tu favorite. Bang, kalau semua abang tak ada, nak tak saya panggil orang masjid bacakan Yasin? Terus makan tuan-tuan. Hebat tak Al-Quran ni tuan-tuan? Falyanzur insan ya ta'ami. Tuan-tuan, bila tengok makanan tu muhasabah. Muhasabah. Kalau tak kerana Allah bagi aku rezeki, aku tak ada duit beli makanan ni. 1. Ya Allah, Masya Allah, banyaknya rezeki ni, banyaknya rezeki aku ni, makan hari ni sedap ni, kenyang ni. Jiran aku macam mana? Tidak beriman seorang daripada kamu itu, yakni tak sempurna imannya. Apa dia? Tidur kamu dalam kekenyangan, sedangkan jiran kamu tidur dalam kelaparan. Banyak tuan-tuan yang kita disuruh tengok makanan. Yang ketiga pula tuan-tuan, tengok pula kalau Allah ambil selera, makanlah, datanglah macam mana sedap sekalipun, kita tak lalu makan. Pasal apa tuan-tuan? Kita ni adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
jangan sombong sangat. Ada di antara sahabat kita tuan-tuan kena kanser. Dulu badan dia berisi gemuk. Tuan-tuan bila kena kanser, dia tak ada selera makan tuan-tuan. Banyak ubat daripada makanan tuan-tuan, kita jumpa dia melawat dia tuan-tuan dalam keadaan badan dia papan sekeping. Ini semua muhasabah bagi kita tuan-tuan. Selama kita dapat rezeki daripada Allah ini, pernah tak kita ingat pada golongan yang berperut lapar? Satu. Pernah tak kita tuan-tuan berniat untuk bersedekah makan? Allahumma ya Allah, aku dapat rezeki banyak ya Allah, Masya Allah, penuh meja rumah aku ya Allah, aku berniat ya Allah. Kalaulah dibenarkan lepas ini SOP boleh makan di Masjid An-Nur ini, aku nak berniat ya Allah bersedekah di atas kelebihan rezeki yang kau bagi pada aku ini ya Allah, aku nak buat nasi ayam 100 bungkus. Boleh tak? Boleh? Ke tolak ayam tinggal nasi? Tak jadi. Tolak nasi tinggal polystyrene je tuan-tuan. Nasi ayam tuan-tuan kita buat 100. Pasal apa tu? Sedekah daripada saya. Apa dia? Sumbangan daripada saya. Kenapa macam itu banyaknya? Pasal apa? Sebab Allah bagi aku rezeki ni banyak. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Tapi kita tuan-tuan dah nak makan rezeki Allah, belagak pula tu. Kita makan nasi yang Allah tumbuhkan daripada padi. Kita makan tuan-tuan ikan yang ditangkap oleh nelayan di lautan. Saya nak tanya tuan-tuan, sekarang musim monsun apa? Hari tu masa hujan yang tengah lebat, monsun apa tu tuan-tuan? Hujan yang tengah lebat, ribut melanda tu. Agak-agak dapat tak makan ikan temenung, ikan mambung? Tuan-tuan, ada tengok tak benda ni? Sekarang musim panas tuan-tuan, laut bergelora ke tidak? Laut tidak bergelora tuan-tuan. Banyak dah ikan di pasar tuan-tuan. Pergi pasar tu patutnya dapat muhasabah dah, banyaknya ikan. Pasal apa? Pasal laut itu Allah jadikan tidak bergelora. Pasal apa? Pasal inilah rahmat Allah. Dia tanya orang jual ikan, ada ke ikan hari ni? Ikan kembung ada ke? Ikan tak banyak encik. Kenapa? Nelayan tak dapat turun laut encik. Kenapa jadi macam tu? Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Tak salah kita belagak dan sombong dengan Allah. Nampak tuan-tuan? Allahu Rabbi. Baik. Wa tanawulut ta'ami wan naw 'ala mudirru bis-sa'ati. Dan ingat, bila makan terus saja tidur akan memudaratkan kesihatan. Wa qad yakunu sababan fi qaswatil qalbi. Dan kita tidur lepas makan ni tuan-tuan akan menyebabkan hati itu menjadi kerah. Yang ni tak ada terima Islam, tak ada terima nasihat. Sebab apa tuan-tuan? Dia malas. Bila malas, segala-galanya dia malas. Tu saya dengar cerita orang tua. Ada 3 orang juara kategori pemalas. Seorang tu tempat ketiga, seorang naik juara, seorang juara. Pemerintah masa itu tanya 3 orang ni yang menjuarai kategori pemalas. Dia tanya yang memenangi tempat ketiga, macam mana kamu boleh digelar sebagai pemalas tempat yang ketiga? Apa dia kata? Saya kalau nak makan tuan, kena orang suapkan. Raja kata memang pemalas. Ditanya pula naib juara tuan-tuan, second champion ni, bagaimana kadar kemalasan awak? Dia kata, tuan, kalau dia tadi nak makan orang suapkan, saya nak makan orang tolong konyahkan. Lagi teruk malasnya tuan-tuan. Konyah ludah dalam mulut, nganga je. Ini teruknya pemalas, tahap dewa punya. Ditanya tuan-tuan, the champion of the champion, juara segala juara malam ni. Pemerintah tanya, bagaimana kamu pula? Ni tempat ketiga, tempat kedua, kamu mesti lagi hebat. Ceritakan pasal bagaimana tahap kemalasan kamu. Apa jawab yang champion ni? Tahap kemalasan saya tuan, saya pun malas nak cerita. Lagi teruk tuan-tuan. Cerita pun nak malas. Ustaz kata makan pun nak malas, cerita pun malas tuan-tuan. Ada jumpa tak spesial apa ni tuan-tuan? Nak bercakap pun malas. Kita bagi Assalamualaikum, apa khabar ni?
Malas. Kita ngapa ni? Tak ramah sangat ni. Orang tanya khabar ni kenapa tak jawab? Malas nak jawab. Ada spesial macam itu, cari apa sebab puncanya? Mungkin sebab makan banyak. Tuan, jangan marah. Ya, baik. Apa lagi tuan-tuan? Disebut oleh ulama, apa dia? Liza al-muwafaqu alladhi yazkurullahu ta'ala ba'da ta'am wa yusalliya ma tayassara lahu minas salah qabla naumihi la'alla ta'am yazubu. Maka terbaiknya tuan-tuan kita ubah adat kebiasaan kita. Boleh tak kita mulakan malam ni setelah tahun ni, selepas daripada kita makan, janganlah rehat-rehat, santai-santai, baring-baring, takut baring tu bawa ke tidur. Maka kita tahu kita buat, solatlah, qadaklah solat-solat yang kita pernah tinggalkan. Okey tuan-tuan ya. Kalau dah tak ada tuan-tuan, kita semua dah qadak dah, saya ustaz daripada balik sampai sekarang tak pernah tinggal solat, bacalah Quran. Sebab ulama mengatakan baca Quran dan solat ini akan menyebabkan digest pengadaman itu yang terbaik. Ya. Lepas dia makan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas makan. Tapi ada setengah orang tuan-tuan lagi lepas makan lagi tak boleh baca Quran. Ada juga. Yasin wal Quran. Ada juga. Tuan-tuan, kenapa jadi kopi itu? Agama-agamanya kenapa? Kerana kita makan disulam dengan minum. Saya masuk maktab perguruan Islam tuan-tuan, buat diploma bahasa Arab. Ada kelas taranum, pensyarah kelas taranum kata siapa nak masuk kelas taranum, mari masuk petang ni. Kami pun pergi tuan-tuan, rupanya pensyarah ni sebelum dia ambil pelajar, dia test dulu. Ni masalahnya. Dia kata nak belajar taranum kena nafas panjang. Kalau nafas pendek, hentikan. Kita pun confident dengan kawan ni masuk, kami panjang nafas. Dia kata nak tahu nafas panjang tak nafas panjang, baca Fatihah. Daripada ihdinas siratal mustaqim. Okey. Daripada sirat tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Henti kalau masuk kan. Boleh tak? Rupanya nak belajar taranum nafas kena panjang. Tak lepas rupanya. Dia kata pertama sebab apa tak lepas? Kawalan pernafasan tak betul. Kedua, time makan sulam dengan air, memang pendek nafas. Tambah makan sikit, air banyak tuan-tuan. Air banyak, kembung perut dengan air, lagi teruk pernafasan kita. Pak imam kena jaga benda ni. Tambah lagi tuan-tuan, sebelum nak jadi imam, makan pula. Makan dulu, jadi imam. Ni yang Alhamdulillahirabbil alamin. Dia keluar bau tempoyak dengan peta tuan-tuan. Makmum boleh tahu makan apa. Tuan. Ni, ya. Nampak simple je tajuk kita malam ni tuan-tuan. Nampak macam not important, tetapi benda ini adalah adab penting, bahawasanya kita kena menjaga kesihatan. Akhir sekali tuan-tuan, ulama Mesir mengatakan antara sebab yang ramai kena kencing manis, jantung tinggi ni sebab apa? Daripada segi pemakanan yang tidak dijaga kaedah adab-adab ni. Tuan-tuan rahmati Allah, makanan yang kita makan ini pula akan menimbulkan perasaan gangguan psikologi banyaknya. Makan ini akan jadi macam ni, makan pedas akan jadi cepat marah. Ni ada tuan-tuan boleh Google, boleh tengok nanti. Dari sinilah menyebabkan stres tuan-tuan. Makanan banyak berminyak, tuan-tuan tengok apa yang menyebabkan kita punya psikologi, pengaruhi apa makan banyak berminyak ni, tuan-tuan boleh tengok nanti. Baik tu tuan-tuan, makanan orang Melayu ni dia tak suka pedas-pedas, dia tak suka panas-panas macam Cina. Lepas tu orang Melayu dia lambat marah, tapi kalau dia marah lambat sejuk. Pasal apa? Pemakanan. Ada orang tuan-tuan yang bukan Islam makan binatang tengkuk pendek, kaki pendek.
Itu yang bawa kereta nak menunggu je kerjanya. Tu jalan kita, dia kita jalan utama, dia di simpang, dia kita pan batu. Ni kata ulama, bukan kata saya. Ada tuan-tuan yang makan kari, suka makan pedas. Bagaimana kari, pedas, dia darah cepat naik, dia suka krep-krep. Die! Semua ini ada, tuan-tuan boleh Google, ada disebut oleh ulama-ulama yang menyatakan tentang pemakanan. Wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan. Sebelum saya akhiri, bersama dengan saya macam biasa, tuan-tuan, sahabat-sahabat bawa barang yang produk Islam, tuan-tuan makanlah yang bersih ni, insya-Allah. Tuan-tuan ya, boleh dapatkan di luar sana air syifa dan juga makanan-makanan produk Islam, insya-Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultan. اللهم اجعلنا من المسلمين والمؤمنين والمقيمين من المستغفرين من المقيم من الصلاة من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, berkatikanlah kami ya Allah dalam bulan Rajab ini dan dalam bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah kami ya Allah, wa balighna ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah, yakni hidupkanlah kami ya Allah hingga ke bulan Ramadan ya Allah, agar kami dapat melakukan ibadat, agar kami dapat bertaubat di atas dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wa nastaghfiruka wal 'asrina al insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.